بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله في نورك لنقول كتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال رب اشرح لنا صدورنا يسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا ويفقهوا أقوالنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Amma ba'd. Dan hormati beberapa pegawai surau Jamaliah, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini dapat kita sama-sama sekali lagi untuk membacakan kitab Aqidatul Awwam yang disusun oleh Sayyid Ahmad Marzuq Al-Maliki Al-Makki rahimahullah ta'ala wa nafa'allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salihin fid darain amin. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada malam ni kita sambung lagi tuan-tuan, InsyaAllah pada bab perkara yang wajib diketahui mengenai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi dalam nazam ni tadi tuan-tuan dah susun cantik, dan kita pun dah baca daripada sebelum ni lagi pada tahun lebih lagi berkaitan dengan sifat-sifat Allah ataupun sifat 20. Ada juga katakan sifat 50 kan. Kemudian ada sifat wajib, sifat wajib bagi Nabi kan, para Nabi, para Anbiya. Juga kita dah ceritakan tentang alam akhirat ataupun perkara-perkara gaib, tentang perkara-perkara gaib ataupun alam gaib, termasuklah syurga dan sebagainya. Dan ini kita ceritakan, tambahkan lagi berkaitan dengan Rasulullah ataupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat tahukan lagi kan, semangat untuk menuntut ilmu, belajar ataupun hadir ke surau dan sebagainya. Lah sekarang ni dah sebulan makan lomang tuan kan. Jadi dia perut tu korban sikit lah kan. Ada yang apa membunuh lah. Macam saya dah pun itu elok tu bulan Ramadan dah masuk bulan apa raya ni. Ada rumah terbuka sana, rumah terbuka sini. Surau ni tu dia pun tak dapat, dia tak minta maaf lah ibu ya. Tu pun ada banyak yang jemput tak dapat, dia nak bunuh datang tu. Semua lomang lagu. Satu lomang sini lomang. Itu mengado lah. Tuan ya. Jadi kita menutup tuan perkara yang wajib diketahui mengenai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang paling penting tuan untuk kita tahu berkaitan dengan Nabi. Berkatakan wajiblah untuk kita tahu pasal ataupun berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa itu Nabi kita? Nabi kita. Dan Nabi juga adalah salah satu sumber kepada adanya perkara-perkara akidah ataupun perkara yang berkaitan dengan keimanan. Sebab kita wajib beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita. Okay. Jadi bila wajib beriman kepada nabi, ya, wajib beriman kepada nabi. Satu memang kita wajiblah mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naisasi jadi Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Mesti ada dalam syahadah orang masuk Islam, mesti ada dua benda ni.
saksi ni, penyaksian ni, dua ni mesti ada. Tak ada salah satu tak cukup Islam. Ada asyhadu an la ilaha illallah sahaja, Muhammad Rasulullah tak ada, asyhadu anna Muhammad Rasulullah tak ada, tak cukup. Tak komplit Islam kan. Nak katakan orang, katakan kalau contohlah Malaysia ni masih lagi Alhamdulillah lah, diharapkan apa ataupun tak dibenarkan dalam penggunaan orang bukan Islam untuk sebut Allah, menyebutkan nama Allah tu. Tapi kat luar negara ada, memang ada orang bukan Islam ni dibenarkan. Jadi dia kadang kalau dia nak cakap dia beriman dengan Allah, aku beriman dengan Allah, dia kata kan. Tapi masih tak cukup. Kalau dia katakan dia beriman dengan, bila mana dia tak sebutkan dia beriman dengan Rasulullah, tak cukup. Jadi tak sempurna Islam kan. Kalau dia cakap, kalau dia bersumpah, orang okey, contoh lagi mesti dia belajar mesti gitu. Perkataan sebutan wallahi itu biasa tu kan oleh orang Islam. Ya. Biasa. Kau jual ni berapa ni? RM5. Okey, wallahi. Wallahi aku dapat, aku tak ada untung pun ni kan. Contoh negara ni, dia beli. Aku RM50, kita minta bukaan. Kalau kau minta bukaan, wallahi aku tak ada dapat. Aku tak dapat pun apa, tak ada untung pun, wallahi. Wallah ni. Jadi benda tu biasa bagi dia. Tapi itu bagi dia bukan, seakan-akan bukan sumpah lah. Wallah bagi dia tu seakan-akan nak katakan itu adalah dia punya apa cakap, kata penguat, penegasan dia. Nak katakan itu memang dia tak ada untung. Itu biasa orang Arab sampai. Ataupun dalam bab apa ni, apa, dalam bahasa Arab pun ada bab berkaitan dengan itulah tuan-tuan, mengenai penegasan dalam sesuatu ayat. Contoh saya bagilah contoh lah yang dalam bahasa Arab kan. Kita katakan cawan tu dia belum kecoh, itu ayat biasa lah kan. Tapi dia ada penegasan, dia tambah lagi wallahi cawan tu daripada kecoh. So orang tak percaya kan. Biasa orang tak percaya macam tu. Tu yang ada yang penegasan. Contohlah saya kata kan, main dah balik kampung dah, gitu kan. Omak yang tanya, main dah balik kampung tu? Dah balik kampung dah kan. Yo kau mak yang balik kampung kan. Omak yang tanya sekali lagi. Kalau bahasa Arab tu dia ada kata penegas. Dia akan sebut wallahi, betul. Memang mak yang dah balik kampung dah. Mak ni tak percaya pula dan nak lagi kuat dia akan tambah lagi satu lagi kan. Yo lagi kau ni mak yang dah balik kampung, wallahi sesungguhnya, dia tambah tu bahasa Arab kan. Wallahi sesungguhnya memang mak yang dah balik kampung dah. Mak ni betul-betul dah tak percaya dan contoh kan. Dia tambah sesungguhnya. Dalam bahasa Arab dia inna, kalimah dia inna, wallahi inna. Contoh dalam Quran pun ada sebut tuan-tuan. Contoh untuk penegasan ni, contoh ayat wal 'asr, surah al-'asr kan, wal 'asr, demi masa kan. Itu pun penegasan lah. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Inna tu dah satu penegasan. Sesungguhnya manusia itu lafi khusrin, benar-benar berada dalam kerugian. Dua penegasan. Inna sesungguhnya, la kat situ ada satu, la fi itu tak ada. La kat situ ada penegasan yang kedua, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya, tu penegasan tahu, manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Contoh dalam Al-Quran lah tuan. Itu contoh dalam Al-Quran. Jadi kita ni tuan nak kenal apa, nak kata bila katakan beriman dengan Rasulullah ataupun beriman dengan para nabi, kita wajib mengetahui tentang nabi kita, terutamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab bila kita tahu cerita, bila kita tahu sirah nabi, itu salah satu perkara yang membawa kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa lagi yang membawa membawa diri kita ni untuk bertambahnya kasih sayang kita pada Rasulullah. Antaranya tahu kisah sirah saya sebut tadi lah, ataupun baca kitab berkaitan dengan Rasulullah, seperti Syama'il Muhammadiyah, apa kesempurnaan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Syama'il itu pun cerita tentang sifat-sifat Rasulullah. Macam mana Rasulullah sikat rambut, dan macam mana Rasulullah makan, apa tanda-tandanya, apa khatam nubuwah, dan banyak lagi lah dalam kitab tu disebutkan. Satu lagi kitab Khosais. Khosais itu pun menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 benda ni kena, kalau boleh tuan cuba usahakan tu baca lah. 3 benda yang tersebut ni usahakan tu baca untuk menambahkan kecintaan. Cara nak tambah kecintaan, baca kitab tu satu lah. Kemudian amalkan apa yang dah kita baca. Contoh Rasulullah suka pada perkara yang kanan. Nak sikat rambut pun kanan dulu. Sikat yang belah kanan tu, baru sikat belah kiri. Nak pakai selipar, masuk kaki kanan dulu. Nak masuk jamban, masuk kaki kiri dulu. Itu antara perkara-perkara yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena buat supaya hadirnya cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perutusan dan kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatimatun fi dzikri baqil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi. Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fuddila. Maknanya ini ialah penutup yang akan disebut mengenai perkara yang wajib diimani dan dipercayai oleh setiap mukallaf. Iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutuskan kepada seluruh alam sebagai rahmat dan kurniaan Allah. Ini adalah penutup yang akan disebut mengenai perkara yang wajib diimani dan dipercayai oleh setiap mukallaf. Mana dalam nazam ni tuan dan kitab ni dah sebut. Yang awal dimulakan sifat 20. Kemudian ditahukan tentang apa Nabi lah. Itulah pasal rukun iman kita yang 6 tuan. Termasuklah dalam akhirat dan sebagainya. Dan di penutup ni nak ceritakan tentang lebih cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi kita Muhammad yang diutuskan kepada seluruh alam sebagai rahmat dan kurniaan Allah. Jadi seluruh alam tu maknanya segala yang wujud selain daripada Allah Subhanahu wa taala, termasuklah malaikat, termasuklah jin, manusia dan benda-benda yang tidak bernyawa. Semua tu termasuk tuan-tuan. Jadi bila katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utuskan kau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Mana sekalian alam itu merujuk kepada manusia, merujuk kepada jin, merujuk kepada benda-benda yang tak bernyawa. Begitu juga para malaikat. Itu rahmatan lil alamin. Beza tuan-tuan dengan nabi-nabi yang sebelum ni. Ada nabi-nabi ini diutuskan untuk kaum dia sahaja. Kaum lain tak termasuk. Kalau dia katakan dia diutuskan untuk Bani Israel je lah. Itu contoh. Tapi Nabi tidak tuan-tuan. Nabi tidak. Kalau kau ni bangsa, walaupun Nabi ni diutuskan ataupun berbangsa Arab, tapi Nabi ni diutuskan bukan khusus untuk bangsa Arab saja, bahkan semua bangsa. Arab lah Bani Israelnya, orang putih orang golap orang coklat semua jenis warna semua termasuk. Barat ke, timur ke, selatan ke, utara ke, termasuk. Termasuklah benda yang tak bernyawa. Benda yang tak bernyawa pun termasuk sekali. Itu diutuskan Rasulullah SAW untuk itu. Dia sebutkan sini syarah dia, merupakan bab terakhir yang menceritakan tentang perkara yang wajib diimani dan diyakini oleh setiap mukallaf. Iaitu Allah telah memutuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat seluruh alam dan anugerah bagi orang-orang yang beriman. Jadi diputuskan Rasulullah ni sebagai anugerah, salah satu anugerah yang Allah bagi.
tetamu kepada orang Arab lah. Tapi bukan Arab saja, bahkan kepada kita yang Islam. Sepatutnya ini adalah betul lah satu anugerah tuan. Memang katakan anugerah yang terbaik. Kan? Pernah satu dulu tuan, berlaku satu peperangan. Habis peperangan tuan, Rasulullah pun agihkanlah harta rampasan orang. Dinamakan sebagai ghanimah. Ghanimah ni harta rampasan orang. Jadi harta rampasan orang tu Rasulullah agih. Lebih banyak dapat kepada kaum Muhajirin. Muhajirin ni siapa tuan? Kaum Muhajirin adalah kaum ataupun orang Islam, orang Arab yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Muhajirin lah. Ansar dapat sikit ya tuan. Bising orang ataupun kaum Ansar. Bising. Dan bila kaum Ansar bising tuan, Rasulullah jadi sedih lah. Rasulullah sedih lah. Sebab apa kaum Ansar ni menganggap agihan tersebut tak adil. Kenapa kaum Muhajirin dapat banyak? Kami yang Ansar ni dapat sikit je. Kenapa kami ni dapat sikit? Muhajirin banyak. Dia Rasulullah terang lah. Satu dua kali itu tu dengar sampai kepada Rasulullah. Rasulullah sedih. Rasulullah terang kan, dan Rasulullah penghujung dia menutup Rasulullah kata apa? Kan, dia kata juga apa? Kan, mana yang kau nak? Rasulullah berpihak. Kau nak aku ke ataupun kau nak Gatot? Kan, Rasulullah berpihak. Kau nak aku ke kau nak Gatot? Menangis orang kaum Ansar dulu. Di situ ada ulama katakan bahawa itu salah satu tanda yang mana Rasulullah dah tahu akan diwafatkan di bumi Madinah bersama dengan golongan Ansar. Golongan Ansar ni siapa? Golongan Ansar ni kaum yang asal Madinah, bumi Madinah. Kan? Jadi kat situ menangis orang golongan Ansar ni kata itu salah satu anugerah. Anugerah yang mana Rasulullah diwafatkan di bumi Madinah berkat satu keberkahan. Keberkahan bagi bumi Madinah. Orang bumi Madinah tak lain tuan. Berapa orang bumi Madinah tuan? Jangan Rasulullah. Ada orang pergi Madinah benda lain tak ada tuan. Kalau ada masjid sahaja tuan, saya rasa tak ramai tuan. Jadi orang pergi Madinah sebab apa? Sebab adanya Rasulullah. Salah satu sebab ataupun faktor utama kenapa ramai yang menziarahi bumi Madinah. Kalau tak ada Rasulullah wafat dan tak ada orang datang Madinah. Ya. Tuan-tuan Jadi orang bila mana kita ni dianugerah terpilih dalam kalangan orang yang terpilih untuk menganut agama Islam tuan, dan kita pula jadi pengikut kepada Rasulullah SAW, ni adalah salah satu anugerah kepada kita tuan. Sebab ada nabi-nabi yang lain pun jealous. Ya. Sebab banyak kelebihan diberikan kepada Rasulullah dan umat. Semua orang berebut. Ada orang yang nak masuk Islam, dia nak beriman dengan Rasulullah, tapi tak ada peluang. Dia dah nampak dah tu. Ada orang tuan, ada ahli kitab, orang yang betul-betul kaji tentang kitab tuan, masing-masing menunggu kedatangan Rasulullah. Sebab apa? Sebab nak jadi umat Rasulullah, tapi tak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutuskan kau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama ana rahmatun muhdah." Sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah sendiri sebut. Sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan diutuskan Rasulullah kan rahmat turun menjurah-jurah. Firman Allah SWT, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Dan tiadalah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan untuk umat manusia seluruhnya. Jadi bukan untuk orang Arab tuan. Itu orang Melayu Islam, orang India, orang Cina Islam,
Orang bahkan orang bukan Islam, orang kafir yang masuk Islam pun itu untuk semualah. Termasuklah orang kafir, orang bukan Islam pun termasuk sekali. Untuk semua. Dan firman yang lagi, firman Allah SWT, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an." Katakanlah wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah pesuruh Allah kepada kamu semua. Semuanya. Sesungguhnya telah disepakati oleh Rasulullah umat secara mutlak bahawa Nabi Muhammad SAW merupakan semulia-mulia makhluk. Dalil yang menunjukkan terdapat dalam pelbagai aspek. Jadi Rasulullah tuan sepakat, para ulama mengatakan sebaik-baik manusia yang ada di dunia ni secara mutlak iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam. Tuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Ana sayyid waladu Adam." Aku adalah ketua bagi anak-anak Adam wala afqar, tanpa aku nak rasa banguni. Ana sayyid waladu Adam. Aku ketua bagi anak-anak Adam. Itu betul hadis Nabi SAW sendiri sebut dia adalah ketua bagi anak-anak Adam. Jelas orang nyatakan Nabi ini adalah ketua. Dan nanti di akhirat nanti kan Rasulullah ni ada dia punya dipanggil sebagai syafa'atul uzma. Syafa'at yang paling besar ni tuan-tuan semua sudah maklum tuan. Ni macam dah cita-cita juga. Macam cita-cita maulid pun dah juga tuan. Maulid Nabi SAW. Tak salah tuan. Eloklah cita-cita pasal Nabi ya. Sebab menghidup kan. Ada satu ulama, seorang ulama kata tuan, Allah SWT Inda zikris salihin tanzilur rahman. Inda zikris salihin tanzilur rahman. Apabila menceritakan tentang orang soleh, tuan cerita pasal orang soleh. Contoh ada kesnya ada ulama ke, ataupun mana-mana ulama yang tuan pernah tuan cerita. Okey, kawan-kawan tuan. Kedai kopi lah. Kedai mak daru lah tuan. Mana mak daru kan? Yang okey ni kan. Mana kedai lah. Kedai apa satu itu B40. Sekolah aja. Ataupun Firdaus Bistro lah. Tuan-tuan cerita lah ke mana sekali pun tuan-tuan. Tapi tuan-tuan cerita tu pasal ataupun berkaitan dengan orang soleh. Ulama sebut kata tanzilur rahmah. Inda zikris salihin tanzilur rahmah. Bila kita cerita pasal orang soleh, turun rahmat. Ni kita cerita pasal Nabi je kan. Cerita pasal Nabi takkan turun balong pula. Tu cakap bahkan lopi lagi tu. Lagi banyaklah muncul jugalah rahmat Allah SWT akan turunkan surau Jamaliyah. Tu cerita tu. Cerita pasal orang soleh turun rahmat. Tuan dia pilih lah kita cerita cerita pasal Nabi kita bukan orang lain kan. Nabi kita itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau walaupun kita cerita ni ulang-ulang, ni ustaz cerita ni dah pernah dengar dah. Tak ada masalah tuan. Tak ada masalah. Lagi baguslah kalau kita selalu ulang. Lagi bagus tuan. Duduk ulang. Saya dulu masuk zaman sekolah tuan, ada selalulah. Kadang-kadang ada abang-abang ni dia akan ambil kitab Fadail Amal, dia baca hadis tu. Kadang-kadang buka, tak biasa tu buka baca satu dua hadis. Lepas tu besok tu dah biasa kau buka lagi baca satu dua hadis. Buka dalam sahur tuan-tuan kadang-kadang 2-3 kali kita dengar hadis tu. 2-3 kali dengar hadis tu. Tapi itulah yang buatkan kita ingat. Itulah yang menyebabkan kita ingat selalu hadis tu. Saya sampai sekarang pun ada hadis tu saya ingat lagi tuan. Saya tak pada amal tu. Jadi tak rugi, tak apa lah. Tak ada, bukannya satu kerugian lah kalau
ulang-ulang selalu tuan, bahkan lagi bagus. Lagi bagus. Dan ada kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, firman Allah SWT, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nas." Dan tiadalah kami utusmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk umat manusia seluruhnya. Manakala para rasul yang lain hanya diutuskan bagi kaum mereka saja. Ini saya sebut tadi. Ada nabi selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk kaum mereka. Ya. Kaum mereka sahaja. Ya, tapi tidak bagi Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang ni orang Afrika aku, Ken Malaysia lah tuan-tuan, dah macam-macam jadi apa suku kaum ni kan. Iban lah, Kadazan lah, Bajau lah, Bajau belum pecah lagi, Bajau laut lah, Bajau darat lah. Bajau darat tu saya tambahkan kan, tak tahu lah tu tidak kan. Macam-macam lah tuan kan. Tapi semua rumput Melayu juga kan? Rumput Melayu juga. Yang Jawa lah pun Melayu juga. Semua itu mana Rasul ni diutuskan bagi semua kaum yang kita sebutkan. Yang kedua, para Nabi telah mengambil perjanjian daripada Allah untuk beriman dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dan menurut baginda sallallahu alaihi wasallam sekiranya mereka sempat bertemu zaman pengutusan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil tuan, para nabi dah mengambil perjanjian daripada Allah untuk beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam sekiranya mereka sempat bertemu zaman pengutusan baginda. Maknanya para nabi ini dah setuju kalau sampai duduk ataupun bertemu dengan Rasulullah, nak tolong baginda, kan? Nak beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Quran ini. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian setia dari nabi-nabi dengan firman-Nya, sesungguhnya apa juga kitab dan hikmah yang aku berikan kepada kamu. Kemudian datang pula kepada kamu seorang Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengesahkan apa yang ada pada kamu, hendaklah kamu beriman sungguh-sungguh kepadanya. Saya ulang balik ayat itu. Kemudian datang pula kepada kamu seorang Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengesahkan apa yang ada pada kamu, hendaklah kamu beriman sungguh-sungguh kepadanya. Allah SWT sebut para nabi yang lain beriman, hendaklah sungguh-sungguh beriman kepada Rasulullah dan hendaklah kamu bersungguh-sungguh menolong. Kan, sungguh-sungguh tolong Rasulullah. Allah berfirman lagi bertanya kepada mereka, sudahkah kamu mengakui dan sudahkah kamu menerima akan ikatan janjiku secara yang demikian itu? Mereka menjawab itu para nabi tadi, kami berikrar mengakui dan menerimanya. Allah berfirman lagi, jika demikian maka saksikanlah dan aku juga menjadi saksi bersama-sama kamu. Quran sebut para nabi ini dah setuju tuan akan menolong Rasulullah SAW bila sampai ataupun sampai untuk hidup bersama dengan Rasulullah, bahkan beriman dengan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga tuan, apa dalilnya? Sebutan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut disertakan dengan sebutan nama Allah dalam dua kalimah syahadah, azan dan tasyahud. Ni tuan tengok ni kan. Bila orang nak mengucap dua kalimah syahadah nak masuk Islam, mesti ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik nasi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Mesti ada yang kedua. Mesti ada naik nasi tiada apa? Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Mesti ada. Itu pertama. Dalam azan pun ada. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an
Muhammadar Rasulullah. Kau ingat dah Isyak pula kan? Jadi saya pun azan dulu dah. Ya, tuan-tuan. Jadi tu mana ada dalam azan ada syahadah kepada Allah, syahadah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu mana ada? Dan yang ketiga dalam tasyahud. Kan? At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibat billah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa tak baca tasyahud akhir tu tak ada tu, tak sah solat tuan-tuan. Tak sah solat tasyahud ataupun syahadah tu tak ada dua-dua tu tak cukup syahadah azan tak ada dua-dua tu tak cukup sempurna azan tasyahud dalam bacaan tasyahud ataupun tahyat akhir tak ada dua-dua itu tuan-tuan tak sah solat Rabbi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah meninggikan bagimu sebutan namamu dengan mengurniakan pangkat Nabi dan berbagai kemuliaan. Dan yang komplek tuan, ada 7 sikit. Allah menyertakan ketaatan terhadapnya dengan ketaatan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan terhadapnya itu terhadap Allah dengan ketaatan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah taat kepada Allah. Orang yang taat Rasul maka dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tak pernah jumpa lagi tuan-tuan orang yang mengagung-agungkan Rasulullah sampai dia tu keluar dari Islam. Tak ada. Kalau orang berselawat tuan-tuan, berlobih-lobihan selawat, sehari dia buat selawat 5 juta tuan. Dia keluar daripada Islam. Tak tuan-tuan. Bahkan dengan sobat dia selawat tuan-tuan, lebih lagi dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya perasan tuan-tuan. Jadi orang yang buat maulid Nabi contoh tuan-tuan, berlobih-lobihan puji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak pernah lagi sampai di tahap kafir tuan. Keluar dari Islam, mensyirikkan Allah SWT, tak ada tuan. Tak pernah lagi jadi mu'min. Kalau orang tu berselawat ke atas Nabi sampai dia mensyirikkan Allah SWT adalah bagi saya bodoh yang mustahil. Bagi saya adalah bodoh yang mustahil tuan. Sebab Al-Quran sendiri dah sebut dah, Man yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah, wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Siapa yang taat kepada Rasulullah, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Dan siapa yang berpaling, yakni ingkar ataupun ingkar, maka janganlah engkau berduka cita wahai Muhammad, kerana kami tidak mengutusmu untuk menjadi pengawal yang memelihara mereka daripada melakukan kesalahan. Dan Allah SWT janji siapa yang taat pada Rasulullah, maka dia secara otomatik taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingkar, Allah pujuk Rasulullah ataupun sebut jangan sedih. Jangan sedih sebab apa? Sebab bukanlah Rasulullah tu diutuskan untuk mereka ni berpaling, ingkar, ataupun untuk jaga mereka. Janganlah keluar Islam, jangan tak. Kelebihan yang kelima tuan, dalil kelebihan Rasulullah yang kelima, disertakan penerimaan seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penerimaan seruan Allah SWT. Firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, sahut dan sambutlah seruan Allah dan seruan Rasulnya apabila dia menyeru kamu kepada perkara-perkara yang menjadikan kamu hidup sempurna. Dan ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah berkuasa mengubah
atau menyekat di antara seseorang itu dengan pekerjaan hatinya, dan sungguhnya kepadanya lah kamu akan dihimpunkan. Itu keribuan kelima. Dan keenam tuan, umat baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan sebaik-baik umat disebabkan ikutan mereka dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik umat berbanding kepada umat-umat sebelum. Kalau kata nak masuk syurga, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu masuk syurga. Kalau kata hisab, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu yang masuk, yang kena hisab. Firman Allah SWT, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia. Kerana apa? Kerana kamu menyuruh buat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, buruk dan juga keji. Serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Dan kalaulah ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu beriman sebagaimana yang semestinya, tentulah iman itu menjadi baik bagi mereka. Tetapi di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Sebut ni tuan, Yahudi dan Nasrani ni ada beriman, tapi kebanyakan mereka adalah fasik. Tak beriman. Memang mereka ni tak beriman. Bani Israel mereka dah sebut tuan, Nabi tahu dah kan? Kalaulah Nabi terakhir ni dalam kalangan mereka tahu nak beriman, tapi hakikatnya Allah SWT lebih mengetahui. Sebab apa? Sebab kalau Nabi Muhammad SAW diutuskan dalam kalangan Bani Israel pun tuan tak ada lah. Tak ada lah kan? Tak ada lah dah. Memang dia akan ingkar juga. Sama cerita je tuan. Jadi pengakhiran penutup bagi segala Nabi adalah Muhammad SAW dalam kalangan orang Arab. Arab pun sama orang lihat itu tuan. Sama orang lihat tapi tak macam Melayu ni. Orang Melayu ni elok, lembut Arab ni lihat tapi hati dia macam kasar tapi hati lembut. Arab ni gaduh kena sampai bertubuh pun tuan. Tapi kalau ada seorang yang minta maaf tu tuan, boleh balik bertubuh siapa kan, minta maaf kan, golak-golak balik, polu macam tak pernah bergaduh. Dia cakap Arab ni lembut. Kalau berdoa tuan-tuan, menangis-nangis tuan. Menangis-nangis. Kita berdoa menangis, tapi sebelah bijak lagi tu. Benar kan? Jadi orang Arab ni berdoa tuan, menangis-nangis, muncul juga air mata macam air hujan. Mana nak kata kan memang betul-betul nangis tuan. Orang Arab berdoa menangis tuan. Saya pernah pergi satu topik tuan, pergi masjid Amr wal As ke Musi tuan. Malam 27 Liko, malam 7 Ramadan lah. Malam 7 Ramadan tu memang di situ dia akan ramai orang Musi, Arab Musi ni kumpul selawat solat tarawih sesama. Imamnya Jibril tuan. Imam Jibril, bukan malaikat Jibril. Nama imam tu namanya Jibril. Imam tu namanya Jibril. Bukan malaikat Jibril jadi imam dah, tak ada. Kan tuan rasa bahasa sosial mana ustaz ni datang Musi ni kau baik malaikat Jibril imam, tak ada. Nama imam tu memang Jibril nama. 27 Ramadan turun, apa dia datang datang jadi imam, bawa tarawih. Tengok kadang besok masa dia pergi 28 rakaat, tapi banyaklah panjang jauh sikit. Bila solat witir tuan, last kali tu baca doa kan. Apa doa kunut last kan kunut Itu kunut besok lah kan tuan kan. Allahumma rabb hadhihi dan Allahumma rabb hadhihi doa azan apa. Allahumma arina fi man hadais wa afina fi man afais, sampai lagi besok kan. Baca. Dia buat tambah lagi tu tuan.
Doa tu tambah. Saya poin lagi tuan-tuan, saya pun ikut sambung menangis. Saya ikut sambung menangis. Sebab apa? Sebab doa itu lama pun 1 jam. Menangis sebab lama pun bila nak selesai kan. Nanti dia lah. Tak ada cakap betul tuan, batal solat saya kan. Saya cek tu tak tahulah lama pun sampai saya cek jam tu tadi bila kan. 1 jam 10 minit. Harap sekolah tuan. Bayang tuan-tuan umur 60-70 kaki sakit tuan-tuan. Tak ada semain duduk tuan-tuan 1 jam tu. Berdiri je doa, menangis-nangis. Memang betul nangis tuan. Saya pun comel ke sekolah tu. Macam tak nangis macam semua salah pula. Harapnya nangis, saya tak nangis kan. Itu tak nangis ni sekolah tu. Dia orang nangis juga kan. Nangis kan. Nak kata orang Arab ni lembut nanti tapi perwatakan tu memang kasar. Memang kasar tuan. Tapi hati lembut. Tu orang Arab tuan. Yang pun yang saya nampak lah. Saya kata tadi kalau gaduh tu memang botol-botol lah cakap tuan-tuan. Macam WWF wrestling tu betul lah nak gaduh kan. Tapi kalau aduh yang minta maaf kan, aduh yang damai kan, betul aduh seorang cakap mudah minta maaf tuan. Baik je tuan, macam tak pernah gaduh sebelum. Padahal 5 minit gaduh tuan. 5 minit sebelum tu gaduh. Gila gaduh tuan. Minta maaf macam tak ada gaduh. Tak ada langsung simpan mati je. Itu perangai yang marah. Yang saya nampak lah tuan sambung boleh tuan terakhir lah. Kelebihan ataupun dalil kelebihan Rasulullah yang terakhir tuan. Sabda Rasulullah SAW, ana sayyidu waladi Adam. Ini saya sebut dah. Ana sayyidu waladi Adam yaumul qiyamah wala fakhra wa biyadi liwa'ul hamdi wala fakhra. Ini sambung campur sekali semua. Wa ma min nabiyyin yauma idzin Adam faman dunahu illa tahta liwa'i yaumul qiyamah wala fakhra. Aku adalah penghulu anak-anak Adam pada hari kiamat kelak. Dan tidaklah aku berbangga dengannya. Taklah aku berbangga dengannya. Dan aku adalah pemegang liwa'ul hamd, iaitu panji yang dipuji. Ada satu nanti di akhirat nanti ada panji yang akan dipegang tuan. Iaitu pemegang liwa' itu siapa? Iaitu Rasulullah SAW. Dan tidaklah juga aku berpegang dengannya. Tidaklah seorang Nabi pun ada pada ketika itu sama ada Adam dan selainnya, melainkan mereka berada di bawah naungan panji saya pada hari kiamat. Tidaklah seorang Nabi pun pada ketika itu sama ada Adam dan selainnya. Tak ada Nabi. Tak ada seorang Nabi pun waktu itu, termasuklah Nabi Adam dan semua melainkan mereka semua ada di bawah liwat ataupun panji Rasulullah yang Rasulullah pegang. Berada di bawah naungan panji saya pada hari kiamat. Dan tidaklah saya berpegang juga. Jadi Nabi SAW kita ni bukan nak bangga. Itu dalam Quran pun dah sebut tuan-tuan. Wa amma bi ni'mati rabbika hadith. Ada pun nikmat-nikmat kamu cerita lah. Kalau ada nikmat-nikmat yang baik yang boleh kita cerita kan. Tapi dengan syarat bukan untuk berbangga-bangga. Kalau ada nikmat-nikmat yang Allah SWT bagi tu, cerita ke orang, tak ada masalah. Temuan jaga hati lah. Jangan sampai ada rasa bangga, riak, takbur dan sebagainya. Itu sajalah tuan-tuan untuk perkongsian pada malam ini. Saya mohon maaf ada kata kekasar bahasa. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu daripada diri saya sendiri. InsyaAllah akan datang kita akan tengok tentang nasab dan ibu susuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja tuan-tuan. Mudah-mudahan yang akan datang ni memang kalau boleh seeloknya untuk hafal lah. InsyaAllah itu saja tuan-tuan. Semua maaf sekali yang kata terasa bahasa. Yang baik kepada Allah, yang kurang pada diri saya sendiri. Aqul qali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya fattahi 'alim. Iftah qulubana futuhal 'arifin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala